Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Yus. Selamat datang ke kelas Ustazah Yus. Kali ini Ustazah Yus mengajar pendidikan Islam prasekolah dengan tajuk Rukun Iman. Ya. Rukun Iman. Apa dia rukun iman? Jom belajar bersama Ustazah. Baiklah anak-anak, kita mula dulu dengan objektif pembelajaran. Kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran pada kali ini. Objektif yang pertama, murid dapat menyebut perkara-perkara rukun iman dengan betul. Ustazah nak semua nanti boleh sebut rukun-rukun iman itu dengan betul. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan perkara-perkara rukun iman mengikut susunan dengan betul. Dapat sebut satu persatu dan sebut ikut susunannya dengan betul. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan secara ringkas mengenai perkara-perkara rukun iman dengan baik. InsyaAllah kita akan pelajari sama-sama tentang rukun iman. Sebelum itu, seperti biasa, kita baca doa dulu. Ikut Ustazah, tadah tangan, baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Alhamdulillah. Kita dah dapat baca doa. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Iman, apa iman ni kan? Nampak tu tanda soal. Confuse dia. Iman, nama orang ke? Kan ramai orang nama Iman. Tapi apa benda yang kita nak belajar hari ini tentang rukun iman ni? Apa maksud iman? Ya, iman itu ialah percaya. Percaya ataupun yakin ataupun membenarkan. Maksudnya kita percaya dengan yakin. Dalam hati kita, kita yakin perkara tersebut. Kita percaya betul-betul. Kita membenarkan betul-betul. Apa perkara-perkara tersebut, perkara rukun-rukun iman itulah. Okey, boleh faham ya? Itulah rukun iman. Maksudnya kita yakin, keyakinan kita ataupun kepercayaan kita di dalam hati dan bagaimana. Dan kita percaya dalam hati, kita sebutkan dengan lidah kita tentang rukun iman tu dan kita melakukan dengan anggota badan. Maksudnya kita buktikan keimanan kita dengan perlakuan kita, perbuatan kita. Okey, boleh faham ya anak-anak? Okey, rukun iman. Ada berapa rukun iman? Agak-agak siapa tahu rukun iman ada berapa? Cuba kita kira kelopak bunga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rukun iman. Ingat. Ada 6 rukun iman. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, Allah. Maksudnya apa? Beriman kepada Allah. Maksudnya kita percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, percaya kepada qada dan qadar. Okey, ikut saya sebut balik semula.
Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab. Kitab. Keempat, percaya kepada Rasul. Rasul. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Nanti Ustazah akan terangkan seberingkas setiap satu ini. Okey. Seterusnya, kita tengok apa tu. Anak-anak ni sudah tahu ni, nampak apa benda ni kan. Okey. Ustazah, kita nyanyi kan. Kita nyanyi supaya kita boleh ingat. Kita boleh ingat nak sebut balik semula rukun-rukun iman ini satu persatu mengikut susunannya dengan betul. Okey, dah sedia? Rukun iman 6 perkara. Percaya Allah, percaya malaikat, percaya kitab, percaya Rasul, percaya hari kiamat, qada dan qadar. Okey, lagi sekali. Ni Ustazah buat tulisan Jawi. Okey, lagi sekali Ustazah buat tulisan Rumi supaya anak-anak lagi mudah untuk baca kan. Dah pandai baca Rumi. Okey, kita nyanyi lagi sekali. Rukun iman 6 perkara. Percaya Allah, percaya malaikat, percaya kitab, percaya Rasul, percaya hari kiamat, qada dan qadar. Alhamdulillah. Ustazah harap anak-anak boleh ingatnya lagu ini, boleh hafal terus apa dia rukun-rukun iman tersebut ya. 6 perkara ni ya. Percaya Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar ya. Okey. Kalau tak ingat, ulang-ulang lagi nyanyi. Okey. Seterusnya, kita tengok satu persatu ya. Ni dia rukun iman. Pertama Allah, kedua malaikat, ketiga kitab, keempat Rasul, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Okey, kita tengok percaya kepada Allah. Okey, pertama percaya kepada Allah. Okey, apa yang dimaksudkan percaya kepada Allah? Kita kena yakin, dalam hati kita yakin betul dan kita percaya Allah itu sebagai Tuhan kita. Ya, Tuhan kita Allah. Sebagai orang Islam, kita kena yakin Tuhan kita Allah. Ya. Okey. Kita juga yakin, kita percaya Allah itu ada. Ada Allah tu walaupun kita tak nampak ya. Allah tu kat mana kita tak nampak, tak boleh pegang, tak boleh sentuh. Tapi kita kena yakin, kena percaya Allah itu ada. Okey. Seterusnya, yakin dan percaya Allah itu satu ataupun esa ya. Allah Maha Esa. Allah itu satu, tunggal, tak ada Tuhan yang lain selain Allah semata-mata. Allah sahaja Tuhan kita. Walaupun kita tak nampak Allah itu, tapi kita tahu Allah itu ada. Macam mana kita boleh tahu? Daripada sekeliling kita. Kita tengok kejadian-kejadian alam, kejadian manusia. Siapa yang cipta kan? Kalau tak ada Tuhan yang mencipta, macam mana boleh ada? Jadi kita ni adalah Allah yang cipta. Maksudnya Allah itu ada. Tengok pokok-pokok Allah cipta. Tengok haiwan, kucing, ayam. Itu semua pun ciptaan Allah. Maksudnya Allah itu ada. Macam juga kita rasa angin. Kita rasa bila kita panas, kita pasang kipas angin, kita rasa angin, sedapnya angin. Tapi kita boleh tak sentuh angin? Boleh tangkap angin tu? Boleh tak kita pegang angin tu? Tak boleh kan? Macam tu juga Allah. Kita tak boleh pegang, kita tak boleh sentuh, kita tak boleh nampak. Tapi kita tahu Allah itu ada. Okey.
Saudara anak-anak faham? Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Malaikat ni apa? Malaikat ini ialah makhluk Allah juga. Makhluk Allah maksudnya Allah cipta. Malaikat ni Allah cipta. Selain Allah cipta manusia, haiwan, pokok-pokok, bumi, langit, bintang, ada juga Allah cipta makhluk yang lain. Malaikat, jin, syaitan, semua tu Allah cipta. Jadi malaikat ni pun juga adalah makhluk ciptaan Allah, ya. Allah cipta malaikat ini daripada cahaya. Ya, daripada cahaya. Okey, kemudian ada bilangan dia ada 10 malaikat. Kena ingat ada 10 malaikat. Boleh ingat tak nama-namanya? Okey. Jom kita nyanyi bersama Ustazah supaya senang ingat. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israel, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Okey, itulah dia 10 malaikat tu ya. Jibril ni masing-masing malaikat dia ada tugas dia masing-masing. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu ya. Allah bagi wahyu, Jibril tolong sampaikan kepada para nabi dan rasul. Okey. Mikail, malaikat kedua ni namanya Mikail. Mikail ni tugasnya menurunkan rezeki. Kemudian malaikat Ridwan, tugas dia menjaga syurga. Malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Malaikat Munkar dan Nakir, dua-dua tu menyoal di dalam kubur. Kemudian ada malaikat Raqib dan Atid. Raqib tugasnya mencatat kebaikan, Atid mencatat kejahatan ataupun keburukan. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Dan akhir sekali, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Meniup sangkakala tu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itulah dia rukun iman kedua, iaitu tentang malaikat. Kita kena percaya, kita kena yakin ada malaikat. Kena tahulah malaikat yang 10 tadi. Okey. Seterusnya kita tengok rukun yang ketiga. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Kitab? Apa kitab tu? Buku ke? Buku sekolah? Buku apa? Okey, kitab ialah yang Allah turunkan. Ya, Allah turunkan kitab sebagai panduan manusia hidup di dunia. Ya, Allah turunkan kitab. Kitab kat sini maksudnya wahyu. Ya, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah turunkan ni daripada Allah, kitab ni turun. Allah turunkan kepada para nabi, kemudian nabi sampaikan kepada kita umat manusia sebagai panduan hidup kita. Okey, ada 4 kitab yang wajib kita tahu. 4 kitab yang Allah turunkan ya. Okay, yang pertama, kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Okay, yang kedua, kitab Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa. Dan akhir sekali, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita. Al-Quran ni untuk kita lah.
Seperti kita sekarang ni baca Al-Quran. Ya, kitab-kitab yang terdahulu ni, yang Taurat, Zabur, Injil telah dimansuh. Maksudnya dah tak ada. Yang ada sekarang Al-Quran. Ya, Al-Quran lah yang akan kekal sampai hari akhirat. Okey, ya, ada 4 kitab. Boleh ingat? Kitab Taurat, Nabi Musa, Kitab Zabur, Nabi Daud, Kitab Injil, Nabi Isa, Kitab Al-Quran, Nabi Muhammad, Rasul junjungan. Okey, seterusnya kita tengok rukun iman yang keempat pula. Okey, pertama tadi Allah, kedua malaikat, ketiga kitab, keempat Rasul. Ni Rasul. Apa Rasul tu? Kita kena percaya kepada Rasul. Apa Rasul? Okay, Rasul ni ialah lelaki mulia yang diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang terpilih sahaja. Manusia dia, Rasul ni seorang orang juga macam kita, ya. Seorang lelaki, orang perempuan, Allah tak dilantik jadi Rasul, orang lelaki sahaja. Kemudian mestilah orang yang mulia, yang baik-baik, macam Nabi Muhammad kita tu kan, dan nabi-nabi yang lain. Okey, kemudian diberikan wahyu oleh Allah. Allah berikan wahyu. Kemudian untuk disampaikan kepada umat manusia. Maksudnya wahyu tu perintah-perintah Allah dan sebagainya supaya rasul-rasul tadi sampaikan kepada umat manusia, ajar umat manusia yang lain mengenal siapa Tuhan, siapa Allah, siapa yang wajib kita sembah. Okey, itu dia. Itu tugas rasul, ya, nak membimbing kita ni semua, membimbing umat manusia. Ya, membimbing dan memimpin umat manusia ke jalan yang diredai Allah. Inilah rasul. Okey, rasul. Ada berapa rasul yang wajib kita tahu? Ada 25. Banyak kan? Ramai? Sebenarnya ramai lagi, tapi yang wajib kita tahu ialah 25 rasul. Okey, boleh ingat ke 25 rasul ni? 25 rasul. 25 orang lah ni maksudnya. Okey, kita tengok. Okey, ikut Ustazah. Kita nyanyi bagi senang ingat nama-nama rasul, nama-nama nabi ni, okey? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Akhir sekali penutup Nabi Muhammad Al-Mustafa. Tu dia. Akhir sekali Nabi Muhammad. Nabi kita lah. Nabi Muhammad. Mula-mula sekali Nabi Adam. Okey. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Zulkifli, saya silap tulis ni. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Selepas Nabi Muhammad dah tak ada dah rasul yang lain, dah tak ada nabi yang lain. Ya, itulah dia 25 rasul. Jadi sekarang ni kita masih lagi berpegang dengan Nabi Muhammad sampai hari akhirat nanti. Okey, pada hari akhirat nanti kita tengok. Okey, itu rukun iman yang keempat kan tadi. Kita tengok yang kelima pula. Rukun iman yang kelima ialah hari kiamat. Apa dia hari kiamat ni?
Okey, hari kiamat ialah hari akhirat, hari yang terakhir sekali di mana semuanya akan musnah. Bumi akan musnah, pokok-pokok, haiwan, semua manusia akan mati, segala yang hidup semua akan mati, langit akan gulung-gulung, jatuh dan sebagainya, bumi akan hancur. Semuanya akan hancur musnah. Itulah dia hari akhirat. Okey, penghujung. Kita kena yakin, kita kena percaya sebagai orang Islam, kita kena beriman, kita kena percaya adanya hari kiamat, adanya hari akhirat. Bila kita tak tahu, perkara itu adalah rahsia Allah Ta'ala. Allah tak bagi tahu dekat kita. Cuma Allah bagi tahu akan berlaku bila kita tak tahu. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Okey. Kemudian bila semua dah hancur musnah, dibangkitkan semula. Itu tadi tugas malaikat Israfil tadi. Mula-mula malaikat Israfil dia tiup sangkakala pertama, semua akan musnah hancur. Kemudian bila semua dah selesai musnah, malaikat Israfil akan tiup sangkakala kedua atas perintah Allah. Semuanya akan dibangkitkan semula. Kita ni lah manusia-manusia ni ya. Dibangkitkan semula untuk perhitungan daripada zaman Nabi Adam mula-mula dulu. Sampailah akhir zaman nanti sebelum kiamat, semua manusia itu akan bangkit, akan dibangkitkan semula. Untuk apa? Untuk perhitungan. Itu namanya hari kiamat, hari dibangkitkan semula. Perhitungan tu maksudnya untuk dikira segala amalan-amalan kita semasa hidup. Banyak mana buat amalan baik, banyak mana buat amalan jahat. Okey, untuk apa? Pembalasan, syurga atau neraka. Siapa yang banyak buat amalan baik, Allah akan letakkan di syurga. Yang banyak buat amalan jahat, amalan yang buruk, akan diletakkan di neraka. Wa'iyazbillah. Okey, itu dia. Terusnya kita masuk yang ke-6. Yang terakhir. Rukun iman yang terakhir iaitu qada dan qadar. Qada dan qadar. Apa dia qada dan qadar? Apa sahaja yang berlaku semuanya adalah kehendak dan ketentuan Allah. Itulah maksud qada dan qadar. Kita kena yakin apa je yang berlaku itu adalah qada qadar daripada Allah Ta'ala. Allah dah tetapkan, Allah dah tentukan apa benda yang akan berlaku, bila kita akan dilahirkan, bila kita akan mati, bila kita akan kahwin, ada anak berapa orang, semua tu dah tetap. Nanti besar kerja apa kan, kita kena belajar secara PDPR, semua dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dah masuk dalam qada dan qadar. Jadi kita kena yakinlah dengan qada dan qadar Allah. Jadi kita perlu berusaha untuk dapatkan sesuatu yang terbaik. Jadi bila kita rasa kita nak yang terbaik, kita kena berusaha. Jangan kita kata, biarlah itu semua dah qada qadar Allah, kita biar je. Tak perlu buat apa-apa. Tak boleh. Sebagai seorang Islam yang beriman dengan qada dan qadar, wajib kita mesti berusaha. Kalau nak dapatkan yang terbaik, kena usaha. Nak jadi pandai, kena usaha. Rajin-rajin belajar. Barulah boleh jadi pandai kan. Kemudian, kita kena berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Berdoa tu kita minta. Minta kepada Allah. Minta apa-apa yang kita mahukan, yang terbaik. Yang kita rasa benda tu kita baik untuk kita. Kita minta kepada Allah. Supaya Allah akan berikan kita, menjadikan qada qadar kita itu adalah yang terbaik kan. Okey. Dan jika kita diuji, dapat sesuatu yang tak baik, tak boleh kita marah pada Allah pula. Apa Allah ni? Kan tak boleh. Jadi kita kena sabar Bila ada ujian, kena uji, kena penyakit, sakit apa-apa, demam ke tak sihat ke, kita kena sabar. Tak boleh marah pada Allah. Sebab itu adalah qada dan qadar Allah Ta'ala. Okey, saya harap semuanya faham ni maksud qada dan qadar. Okey, sebelum kita habiskan pembelajaran kita, sebelum kita tutup, saya nak kita ulang semula supaya anak-anak semua ingat balik
Keenam rukun iman yang kita dah belajar tadi. Apa dia 6 tu? Pertama, percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Ada 6. Jom kita nyanyi lagi sekali. Okey, boleh nak? Okey. Rukun iman 6 perkara, percaya Allah, percaya malaikat, percaya kitab, percaya rasul, percaya hari kiamat, qada dan qadar. Alhamdulillah, saya harap semua anak-anak dah boleh ingat keenam rukun iman ini ya, mengikut turutan ataupun susunannya. Okey. Okey, anak-anak semua, kita dah sampai ke penghujung. Ustazah harap anak-anak semua boleh faham, boleh ingat apa yang kita belajar hari ini, iaitu berkaitan dengan rukun iman. Okey. Sekian dulu. Terima kasih. Dan jumpa lagi insya-Allah di lain tajuk kita. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustazah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.